Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Syiz bin Abdul Kadir, pengerusi Gerakan Mahasiswa PRI 13 GN13. Hari ini menyatakan dalam sidang ini akan menyatakan beberapa pendirian GN13 terhadap apa yang berlaku pada mahasiswa di Pekan. Jelajah mahasiswa turun Pekan hari ini adalah hari yang kelima, dan sebelum itu suka untuk saya sebut, sebelum kita sampai pada hari yang kelima, pada hari pertama, kedua dan ketiga ada beberapa halangan ataupun perkara yang tidak baik berlaku pada mahasiswa. Ada di antara kita yang dibelasah pada hari yang pertama, yang ditampar juga pada hari tersebut. Pada hari kedua ada di antara kita yang dihalau dengan pagar, dan juga kita disekat untuk masuk ke Felda Cini Timur. Seterusnya hari ketiga, setelah mendapat saranan daripada pihak polis, kata minta kita refer ataupun rujuk kepada ketua kampung, kita buat yang sedemikian. Pada hari yang ketiga, kita cuba untuk masuk di beberapa kampung seperti kampung Aceh. Kita masuk, bila dihalang, disekat oleh ketua kampung, kita berundur. Jadi itu perkara ataupun situasi yang berlaku kepada mahasiswa ketika jelajah mahasiswa turun Pekan. Ada juga selain daripada dibelasah, diugut, dan kita juga turut difitnah dengan fitnah yang menyatakan bahawa mahasiswa ini adalah alat-alat pembangkang dengan membawa risalah pembangkang dan juga mengedarkan wang kepada penempatan. Tegas untuk saya menafikan fitnah yang disebarkan. Kami di peringkat mahasiswa berdiri bebas di atas kapasiti kami sebagai mahasiswa. Pendirian kami ada pendirian kami sendiri, dan juga kami tidak membawa ataupun memberikan wang yang seperti yang diceritakan dalam akhbar ataupun yang tersebar di fitnah. Itu adalah satu fitnah yang sangat besar, dan kami menafikan sekeras-kerasnya berita tersebut. Mereka mengatakan bahawa sekarang ini bukan masa untuk berkempen. Masa berkempen setelah parlimen dibubar dan setelah penamaan cadar. Itu sebab mereka halang mahasiswa-mahasiswa ini bertemu dengan masyarakat untuk mengedarkan risalah mahasiswa dan lain-lain. Sedangkan mereka lupa UMNO Bersama Nasional berkempen setiap hari dalam TV, dalam himpunan mereka, dengan janji-janji mereka. Kalau Barisan Nasional menang, mereka akan tawarkan berbagai-bagai tawaran, termasuk di Kelantan, di Selangor, untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi bagi diri bawah Pakatan Rakyat. Kalau mereka boleh keluar dalam TV setiap hari, boleh keluar dalam surat khabar setiap hari, tiba mahasiswa untuk menyatakan masalah mereka kepada rakyat setelah mahasiswa ini berusaha menghantar memorandum dan sebagainya kepada pihak berkuasa, tidak dilayan. Takkan perkara macam ni pun dihalang. Sedangkan Perdana Menteri mengatakan dia akan buat berbagai-bagai transformasi untuk kebaikan kepada rakyat. Yang jelasnya semua digagal. Tempat Perdana Menteri sendiri pun berlaku demikian, sehingga pelajar-pelajar ini ada yang ditampar, ditumbuk dan diugut dengan parah, sehingga dituduh pula Pakatan Rakyat bersubahat dengan mereka ini memberikan sogokan kewangan, ya. Jadi kita menafikan sekeras-kerasnya. Kalau kita nak beri wang kepada mereka ni, kita tak perangkap diri kita. Kita tak bubuh dalam sampul surat yang berlambang PAS seperti ini, ya. Sedangkan sampul ni dijual di kedai-kedai. Kita guna untuk hari raya, ampau hari raya, untuk kita bagi sumbangan kepada majlis-majlis perkahwinan, orang sakit dan sebagainya. Bukannya pimpinan saja menggunakan sampul ni. Ada yang biasa itu siapa saja boleh beli. Yang jelasnya mereka ambil sampul ni, letak duit RM9. Itu pun pelik juga. Kenapa RM9? Menyusahkan untuk mencari duit seperti itu, ya. Jadi kita menafikan perkara ini dengan sekali. Saya nak menambah sedikit berkenaan dengan wakil rakyat Pulau Manis, iaitu Cikgu Khairuddin, yang menelak pelajar-pelajarnya atau mahasiswa ini bahawa mereka bergerak bukan di musim pilihan raya ataupun selepasnya parlimen dibubarkan. Jadi oleh itu dia maknanya larangan kepada kerja-kerja yang berunsurkan dengan parti politik. Tapi saya nak tanya, terutamanya UMNO dan Barisan Nasional, lebih-lebih lagi Dalam Menteri
yang berada di Parlimen Pekan, janji dia buat di Pulau Pinang. Seandainya Barisan Nasional menang pilihan raya yang ke-13 ini, maka dia akan membina 20,000 rumah kos rendah di Pulau Pinang. Ini janji pilihan raya ke ataupun hanya nyanyian macam ganamnya? Kedua, dia pergi ke di Johor Bahru, sama juga dia membuat janji bahawa sekiranya Barisan Nasional menang, maka dia akan membuat 25,000 rumah kos rendah. Apakah ini nasib? Dan untuk nak lebih jelas lagi, di sini saya nak tunjuk ni, sinar keluar. Seandainya Barisan Nasional menang, beri lagi jika menang. Maksudnya menang apa? Menang main bola ke atau main guli? Sudah pasti menang pilihan raya yang mana UMNO dan Barisan Nasional masuk bertanding dalam pilihan raya tersebut. Jadi sekali lagi saya mintalah orang-orang yang tak berapa cerdik macam Cikgu Khairuddin ni, dia membaca lagi lah. Allah Allah. Saya juga nak tambah sikit lah, bahawa kempen ni, negara kita ni negara demokrasi, cocok parti politik ni dibenarkan bergerak mengikut perlembagaan Malaysia. Dia boleh berkempen terus, ajak orang menyokong parti dia untuk memberikan sokongan dan sebagainya. Dia sepanjang masa, bukan saja pilihan raya. Pilihan raya itu satu usaha kempen yang berlaku ketika nak mengajak orang mengundi parti dia. Tapi kempennya sepanjang masa. Dia gunakan TV dan sebagainya. Adakah patut berkata rasuah RM9 dengan boleh beli RM9, sedangkan kerajaan beli rakyat dengan harga RM500? Itu bukan rasuah ke? Dan janji, kalau kita lihat janji masa pilihan raya kecil Selangor dulu, Perda mana tu dapat nak bagi RM50,000. Janji kalau menang, masa mengundi itu belum mengundi bagi RM1,000, kalau menang nak bagi lagi RM49,000. Sampai sekarang tak dengar kita RM49,000. Jadi kalau rakyat dengarlah, perhatikan betul-betul janji tu. Sebab tu kita pun heran sekarang ni, kempen-kempen yang dia buat. Saya Datuk Najib sebagai selaku nanti jadi macam barang jualan lah. Masa iklan TV untuk main gendang Cina tu, Naga tu, dah jadi macam Cina dah. Pernah ke berlaku selama ni begitu terlesak punya pemimpin Barisan Nasional ni nak mengambil undi sehingga jadi macam barang iklan juga tak laku dah. Di Pulau Pinang bila dia tanya, awak semua sokong dah sedia untuk BN? No, tidak. Bayar kepada penyanyi apa, Korea ke apa, 2 juta 2 juta, 8 lagu dalam masa 8 minit. Rakyat Malaysia bagaimana arti-arti di Malaysia melihat hasil usaha dia kalau piramid. Jadi untuk mendapat sokongan, sanggup jadi macam-macam, akhirnya air muka sendiri jatuh. Jadi rakyat Malaysia harus fikir ni, harus sedar. Takkan mahasiswa, golongan yang terpelajar melihat kepincangan yang berlaku tu, mengajak masyarakat supaya jangan mengundi Barisan Nasional masa akan datang, kerana mereka belajar kena pinjam, duit negara habis ke mana. Jadi tawaran-tawaran yang dibuat oleh Pakatan Rakyat umpamanya akan memberi pendidikan pertama, ini yang dia nak terangkan kepada rakyat. Dia bersama dengan Pakatan Rakyat untuk bersama-sama dalam usaha ke arah kebaikan dan takwa. Tuhan berkata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong bantulah kamu kepada kerja-kerja mengarahkan kepada kebaikan dan takwa, dan jangan kepada dosa dan permusuhan. Jadi Barisan Nasional memang banyak buat kejahatan, maksiat dan mengkhianati rakyat dalam negara ini. Sekarang yang nak bagi duit, dulu apa tak bagi. Inilah di antara kejahatan-kejahatan rasuah politik yang terang-terang dan nyata yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional. Tapi rakyat kena kertilah, kena faham dah lama dah hidup dalam Malaysia ni mereka 53 lebih daripada 50 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Bukhari daripada koordinator JM12. Di sini kami ingin menafikanlah segala macam provokasi dakwa bosnya kami ini menjadi kajian tunggangan Pakatan Rakyat
menggunakan sampul wang PAS untuk berikan wang kepada rakyat, dan kami membawa risalah-risalah perkataan rakyat, dan semua itu tidak benar sama sekali. Dan kami juga merasakan rasa kesal terhadap apa yang berlaku. Dan yang terakhirnya, kami tidak pernah merasa dendam kepada segala tindakan yang dilakukan kepada kami. Rasa dendam, rasa terancam, rasa bermusuh kepada penduduk kampung. Bahawasanya hasrat kami murni, iaitu datang untuk memberi penjelasan mengenai tujuan kami datang, iaitu memberikan penerangan mengenai pendidikan percuma dan pengasuhan PTPTN kepada rakyat. Itu sahaja poin kami dan agenda mahasiswa untuk datang ke pekan ini. Kami tidak ada hasrat lain dan hanya memberi penerangan umum kepada masyarakat. Dan sekali lagi saya tegaskan, kami tidak begitu terasa hati dan tidak berdendam dengan warga pekan atas tindakan yang dilakukan. Bahkan kami akan terus lakukan perkembangan yang terbaik untuk masyarakat pekan dan khususnya masyarakat Malaysia, untuk Malaysia yang lebih baik dan sejahtera. Wallahu a'lam.